Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Dalam siri konsep dan aplikasi kali ini, saya ingin terangkan satu konsep yang penting, iaitu pelarasan yang dilakukan pada akhir tahun kewangan. Video pembelajaran ini hanya menumpukan kepada pelarasan hasil dan belanja. Pelarasan bagi susun nilai dan peruntukan hutang ragu akan diterangkan dalam video-video yang lain. Anda telah belajar dalam video saya sebelum ini bahawa pengguna maklumat kewangan perlukan maklumat yang tepat mengenai keuntungan perniagaan. Kita ada beberapa cara untuk ukur keuntungan perniagaan. Yang popular adalah dua, iaitu asas perakaunan tunai dan asas perakaunan akruan. Piawaian perakaunan memerlukan kita gunakan asas perakaunan akruan untuk memastikan pengukuran keuntungan bagi satu tempoh perakaunan adalah tepat. Asas perakaunan akruan ini memerlukan kita mengamalkan prinsip pengiktirafan hasil dan belanja serta andaian tempoh perakaunan untuk memperoleh hasil dan belanja sebenar untuk satu tempoh perakaunan. Masalahnya, sistem maklumat perakaunan yang kita guna itu hanya merekod urus niaga yang telah berlaku dengan dokumen sumber sebagai buktinya. Maka kita akan dapati bahawa hasil dan belanja yang direkod, iaitu hasil diterima dan belanja dibayar, mungkin tidak sama dengan hasil dan belanja sebenar yang perlu diiktiraf mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan belanja serta andaian tempoh perakaunan. Jadi, pelarasan dilakukan kepada akaun-akaun hasil dan belanja untuk memastikan hasil dan belanja sebenar dipindahkan ke akaun untung rugi. Dengan ini, pengukuran untung atau rugi bersih bagi satu tempoh perakaunan adalah tepat. Apabila kita berbuat demikian, pihak penyedia akaun, iaitu kita yang buat akaun itu, telah mematuhi prinsip asas perakaunan akruan yang diperlukan oleh piawaian perakaunan dan pihak pengguna juga akan mendapat maklumat mengenai keuntungan perniagaan yang tepat. Aktiviti pelarasan dilakukan pada akhir tempoh perakaunan. Kita ada 4 jenis pelarasan bagi hasil dan belanja. Bagi hasil, kita buat pelarasan untuk hasil belum terperoleh dan hasil belum terima. Pelarasan hasil belum terperoleh diperlukan apabila hasil yang direkod ataupun diterima adalah lebih daripada hasil sebenar. Catatan bergunya adalah debit akaun hasil dan kredit akaun hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh adalah satu akaun liability dan disenaraikan di bawah liability semasa di penyata kedudukan kewangan. Pelarasan bagi hasil belum terima pula diperlukan apabila hasil yang direkod ataupun diterima adalah kurang daripada hasil sebenar. Catatan bergunya adalah debit akaun hasil belum terima dan kredit akaun hasil. Hasil belum terima adalah satu akaun aset dan disenaraikan di bawah aset semasa di penyata kedudukan kewangan. Bagi belanja pula, kita buat pelarasan untuk belanja prabayar dan belanja belum bayar. Pelarasan belanja prabayar diperlukan apabila belanja yang direkod atau dibayar adalah lebih daripada belanja sebenar. Catatan bergu bagi pelarasan belanja ini adalah kita akan debit akaun belanja prabayar dan kredit akaun belanja. Baik, belanja prabayar dikelaskan sebagai aset dan ditunjukkan di bawah aset semasa di penyata kedudukan kewangan. Pelarasan belanja belum bayar diperlukan apabila belanja direkod ataupun dibayar kurang daripada belanja sebenar. Catatan bergu pelarasan adalah debit akaun belanja dan kredit akaun belanja belum bayar. Belanja belum bayar adalah satu akaun
liability dan ditunjukkan di bawah liability semasa di penyata kedudukan kewangan. Di sini, saya tunjukkan 3 situasi bagi hasil dan belanja bagi menerangkan keperluan pelarasan. Saya mula dengan situasi-situasi bagi belanja. Saya gunakan belanja sewa sebagai contoh. Sewa sebenar bagi perniagaan ini ialah RM2,400. Situasi pertama menunjukkan sewa yang dibayar adalah sama dengan sewa sebenar, iaitu RM2,400. Maka, tidak perlu pelarasan. Situasi kedua menunjukkan sewa dibayar hanyalah RM2,100, kurang daripada sewa sebenar. Jadi, memerlukan pelarasan untuk sewa belum bayar. Situasi yang ketiga menunjukkan sewa dibayar ialah RM2,800, iaitu lebih daripada sewa sebenar. Pelarasan untuk sewa prabayar diperlukan. Bagi hasil pula, contoh komisen diterima digunakan dan diberikan bahawa komisen diterima sebenar ialah RM1,500. Situasi pertama tidak perlu pelarasan kerana amount diterima adalah sama seperti amount sebenar. Situasi kedua memerlukan pelarasan untuk komisen belum terima kerana amount diterima kurang daripada amount komisen sebenar. Dan situasi ketiga menunjukkan pelarasan untuk komisen belum terperoleh kerana amount diterima adalah lebih daripada amount sebenar. Aplikasi konsep pelarasan yang pertama adalah penyediaan akaun hasil dan belanja. Soalan peperiksaan selalunya akan menyuruh anda menyediakan akaun hasil dan belanja yang perlu diselaraskan. Sebelum saya menerangkan mengenai langkah-langkah penyediaan akaun hasil dan belanja, saya ingin menunjukkan perbezaan dalam cara penyediaan akaun hasil dan belanja pada masa dulu dan sekarang. Dulu kita buat secara manual. Kalau boleh, kita ingin kurangkan rekod-rekod perakaunan. Oleh yang demikian, kita hanya guna akaun hasil dan akaun belanja untuk pelarasan. Tiada akaun-akaun tambahan semasa pelarasan. Pelarasan ditunjukkan sebagai baki hantar ke bawah pada akhir tahun dan baki bawa ke bawah pada awal tahun. Lihat contoh yang diberikan di sini. Tahun pertama, kita buat pelarasan untuk sewa belum bayar. Baki hantar ke bawah di sebelah debit dan baki bawa ke bawah di sebelah kredit. Baki bawa ke bawah di sebelah kredit dalam akaun sewa menunjukkan bahawa ia adalah satu liability dan ia merujuk kepada sewa belum bayar. Tahun kedua, kita buat pelarasan untuk sewa prabayar. Baki hantar ke bawah di sebelah kredit dan baki bawa ke bawah di sebelah debit. Baki bawa ke bawah di sebelah debit pada awal tahun menunjukkan bahawa sewa prabayar adalah satu aset. Cara sekarang, iaitu kita buat secara berkomputer, akan menggunakan akaun-akaun berasingan semasa pelarasan. Lihat contoh akaun sewa yang sama tetapi dibuat mengikut cara sekarang. Pelarasan tahun pertama adalah sewa belum bayar. Kita debit akaun sewa dan kredit akaun sewa belum bayar. Kita tutup akaun sewa ke untung rugi dan akaun sewa belum bayar diimbangkan dan bakinya dihantar ke bawah. Pada awal tahun berikutnya, kita buat catatan pembalikan dengan memindahkan baki akaun sewa belum bayar ke akaun sewa. Pada akhir tahun kedua, kita buat pelarasan untuk sewa prabayar, debit akaun sewa prabayar dan kredit akaun sewa. Tutup akaun sewa dengan memindahkan sewa sebenar ke akaun untung rugi dan akaun sewa prabayar diimbangkan. Pada awal tahun berikutnya, akaun sewa prabayar itu dipindah balik ke akaun sewa. Ini adalah catatan pembalikan. Anak panah merah menunjukkan catatan pelarasan dan anak panah biru merujuk kepada catatan pembalikan.
Saya tidak mahu terangkan mengenai catatan pembalikan secara panjang lebar. Di sini, anda akan belajar mengenainya di peringkat tinggi. Apa yang anda perlu tahu mengenai catatan pembalikan adalah catatan pembalikan dibuat pada awal tahun. Catatan pelarasan dibuat pada akhir tahun, catatan pembalikan dibuat pada awal tahun. Dan catatan bergu bagi catatan pembalikan adalah berlawanan dengan catatan pelarasan. Pasal itu, kita panggil catatan itu sebagai catatan pembalikan. Dalam slide ini, saya tunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan akaun hasil dan belanja. Soalan peperiksaan selalunya akan memberi maklumat berkaitan dengan baki awal, iaitu belum terperoleh awal dan belum terima awal bagi hasil, prabayar awal atau belum bayar awal bagi belanja. Ini merujuk kepada catatan pembalikan, langkah yang pertama. Kemudian, ia juga akan memberikan jumlah penerimaan bagi hasil dan jumlah pembayaran bagi belanja. Soalan juga akan memberikan maklumat pelarasan pada akhir tahun, iaitu belum terperoleh akhir dan belum terima akhir bagi hasil, prabayar akhir dan belum bayar akhir bagi belanja. Anda perlu cari hasil atau belanja tahunan, iaitu jumlah yang dipindahkan ke akaun untung rugi. Langkah-langkahnya adalah 1. Rekod baki awal, iaitu catatan pembalikan. 2. Rekod penerimaan jika hasil dan rekod pembayaran jika belanja. 3. Rekod catatan pelarasan, iaitu belum terperoleh akhir dan belum terima akhir bagi hasil, prabayar akhir dan belum bayar akhir bagi belanja. Akhir sekali, rekod catatan penutupan, iaitu pindahan ke akaun untung rugi. Amount yang dipindahkan ke akaun untung rugi adalah satu angka pengimbang. Pastikan anda tahu catatan bergu untuk membuat setiap catatan mengikut langkah-langkah yang perlu dilakukan. Lihat contoh yang merujuk kepada setiap langkah ini. Lihat contoh soalan yang diberikan dalam slide ini. Soalan ini memerlukan anda menyediakan akaun upah, satu akaun belanja, dan akaun komisen diterima, satu akaun hasil. Maklumat baki awal, iaitu maklumat berkaitan dengan catatan pembalikan, maklumat penerimaan dan pembayaran, penerimaan untuk hasil, pembayaran untuk belanja, dan baki akhir, iaitu catatan pelarasan. Maklumat untuk catatan pelarasan telah diberikan. Anda perlu mencari ataupun mengirakan amount yang akan dipindah ke akaun untung atau rugi. Ikut langkah-langkah untuk merekodnya, anda akan dapati bahawa jumlah upah tahunan yang dipindahkan ke akaun untung rugi adalah 6,320 dan jumlah komisen diterima tahunan yang dipindahkan ke akaun untung rugi adalah RM1,680. Anda juga boleh gunakan rumus bagi pengiraan belanja dan hasil tahunan untuk mengesahkan jawapan anda. Rumus bagi belanja tahunan ialah pembayaran tambah prabayar awal tolak belum bayar awal tambah belum bayar akhir tolak prabayar akhir. Dan rumus bagi hasil tahunan ialah penerimaan tambah belum terperoleh awal tolak belum terima awal tambah belum terima akhir dan tolak belum terperoleh akhir. Anda akan dapati bahawa kalau anda telah kirakan belanja tahunan atau hasil tahunan mengikut rumus ini, jawapan anda juga sama seperti apa yang anda telah peroleh melalui akaun belanja dan hasil. Sekarang mari kita lihat kepada aplikasi kedua berkaitan dengan konsep pelarasan,
iaitu pelarasan yang diberikan dalam maklumat tambahan di imbangan duga semasa penyediaan penyata kewangan. Pada mulanya, anda mesti tahu apa yang dirujukkan dengan amount hasil dan belanja yang diberikan dalam imbangan duga. Bagi belanja, amount dalam imbangan duga ini merujuk kepada jumlah yang diperoleh daripada pembayaran tambah prabayar awal tolak belum bayar awal. Kalau hasil, ia merujuk kepada penerimaan tambah belum terperoleh awal tolak belum terima awal. Ada dua tujuan bagi maklumat tambahan mengenai pelarasan. Satu, untuk memastikan bahawa hasil dan belanja sebenar dicatat di penyata pendapatan. Dua, memastikan aset semasa merujuk kepada prabayar dan belum terima atau liability semasa merujuk kepada belum bayar dan belum terperoleh diiktirafkan di penyata kedudukan kewangan. Bagi menjawab soalan peperiksaan secara efektif, anda perlu kaji bagaimana maklumat tambahan pelarasan diberikan. Ada 4 cara seseorang pemeriksa memberikan maklumat tambahan ini. Satu, dia bagi secara terus mengenai amount pelarasan. Dua, memerlukan pengiraan untuk mendapatkan amount pelarasan. Tiga, secara terus mengenai hasil atau belanja tahunan. 4. Memerlukan pengiraan untuk mendapatkan hasil dan belanja tahunan. Ada kalanya, melalui pengiraan, anda boleh memperoleh amount pelarasan dan juga hasil belanja tahunan. Jadi, pastikan anda tahu mengenai cara maklumat tambahan pelarasan diberikan. Ia dapat membantu anda menjawab secara efektif dan pada masa yang sama boleh meningkatkan pemikiran analytical anda. Dalam slide ini, saya telah terangkan dua cara yang pertama, iaitu jumlah pelarasan diberikan terus dan jumlah pelarasan perlu dikira. Ingat bahawa amount di imbangan duga telah mengambil kira bagi awal dan penerimaan atau pembayaran. Anda hanya membuat pelarasan akhir tahun untuk memperoleh hasil tahunan ataupun belanja tahunan. Rujuk kepada rumus hasil dan belanja tahunan yang saya telah berikan sebelum ini. Pause dan kaji contoh yang diberikan dalam slide ini untuk memahami pelarasan yang dilakukan. Dalam slide ini, saya menunjukkan dua cara lagi, iaitu jumlah hasil atau belanja tahunan diberikan terus dan jumlah hasil atau belanja tahunan yang perlu dikira. Dalam kes ini, jumlah sebenar itu akan dicatat dalam penyata pendapatan dan anda perlu cari amount pelarasan untuk diiktirafkan sebagai aset semasa atau liability semasa di penyata kedudukan kewangan. Pause dan kaji contoh yang diberikan dalam slide ini. Banyak soalan berkaitan dengan penyata kewangan diberikan dalam modul menjawab soalan penyata kewangan di laman KWK Accounting. Latih bagi memperkukuhkan kefahaman anda. Aplikasi ketiga adalah soalan objektif berkaitan dengan konsep pelarasan. Lazimnya, soalan objektif akan menyuruh anda mengirakan amount pelarasan atau hasil atau belanja tahunan. Gunakan rumus pengiraan yang saya telah berikan untuk menjawab soalan ini. Di sini saya telah berikan dua contoh soalan objektif. Satu, menyuruh anda mengirakan amount pelarasan dan satu lagi menyuruh anda mengirakan belanja tahunan. Aplikasi keempat adalah pelarasan yang anda perlu buat kepada hasil dan belanja dalam soalan rekota lengkap, kaedah analisis dan soalan kelab dan persatuan. Dalam slide ini saya telah berikan satu contoh soalan rekota lengkap, kaedah analisis yang memerlukan pelarasan bagi mendapatkan hasil
atau belanja tahunan yang akan ditunjukkan di akaun untung rugi. Jika kelab dan persatuan, pelarasan dibuat untuk mendapatkan hasil dan belanja tahunan dan dipindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Anda boleh gunakan rumus pengeran hasil atau belanja tahunan dalam soalan-soalan begini. Lihat dan fahamkan contoh yang diberikan. Akaun yuran ahli yang anda sediakan dalam topik kelab dan persatuan juga merupakan satu aplikasi konsep pelarasan. Ada lebih banyak lagi latihan sebegini dalam modul rekod tak lengkap dan modul kelab dan persatuan yang terkandung dalam bundle SPM Form 5 di KWK Accounting. Buat latihan-latihan ini untuk memperkukuhkan kefahaman anda. Ini adalah slide promosi saya. Langgan bundle SPM Form 5 RM20 sahaja untuk akses sehingga 31 Mac 2024 iaitu sampai tamat peperiksaan SPM 2023. Gunakan sepenuhnya bagi meningkatkan tahap kefahaman anda, pemikiran analitikal anda serta menjaminkan pencapaian yang baik dalam peperiksaan SPM. Semoga anda berjaya. Terima kasih.